Hai, saya Dali Filsuf. Saya lah Dali Ahli Fikir. Dan saya lah Dali. Dan nama betul saya Fadali. Saya adalah seorang rapper bekas budak DK Barat, mantan rockers, dan tu je lah seorang penulis kata, pengubah lagu, yang suka muzik, semua genre muzik. Itu je. Time zaman rock. Okey, kita zaman rock untuk abang bermula pada pertengahan 80-an sampai awal 90. Dan daripada awal 90 ni dah masuk genre-genre muzik lain. Pasal kita dah, kata orang tu, diketengahkan oleh house music, techno, dan ada time tu juga ada dah masuk boy band. Boy band. Jadi okey, macam rock ni sampai bila kan rambut aku nak macam ini kan, dingdong kan. Dan sampai bila aku nak pakai seluar, nak masukkan seluar pakai plastik. Ketat kan orang. So kita kena ikut, kata orang tu, dari segi mula-mula dari segi fashion kita kena ikut macam, yalah macam okey, pada masa tu rock ni kata orang tu, bila orang pakai style rock je kan, dia dah macam, wah, ni mesti tak bagus ni akhlak dia, involve drug semua, everything. So bukan kita nak lari pada rock, dan pada masa tu kita tengok minat kita muzik pun dah bertukar. Jadi daripada situlah abang macam okey, try cuba kita tengok orang, tengok cara orang pakaian. Pada dulu pasal kita rock, pasal kita ikut abang kita rock, kita pun mesti kena rock. Cara rambut dia kita pun kena ikut. Jadi kita dia influence lah. Dan bila kita dah sekolah menengah, dah itu semua, kita ada influence kita sendiri. Dari situlah kita tukar semua. Memang berat hati lah nak tukar rock tu ke ini. Macam kita dah biasa, dah bertahun-tahun dengan pakaian macam tu. Jadi bila nak tukar, muzik kita boleh, muzik tak ada, orang tak tahu. Kelebihan pada macam abang dalam segi muzik, pasal abang dilahirkan masa zaman pop ye masih ada, rock baru nak masuk. Jadi kita dah nampak pop ye kena tinggal dengan rock, diambil alih. Dan pada zaman yang sama rock tu kita ada dangdut kan. Macam abang pun dapat banyak dengar lagu-lagu dangdut daripada Indonesia. Pasal pakcik abang kan, kalau dia datang kalau dia kerja kapal, dia stop kat sini, dia akan bawa video kaset semua, everything kan, cerita-cerita tu. Jadi abang dapat first class punya treatment untuk cerita-cerita tu. Cakap lagi Suzana semua, dan cerita ada Elvis Presley yang dangdut tu. Jadi saya ada tak langsung semua dah kat dalam kepala otak. Dan bila rock datang, okey, pasal kita dekat dengan rock, pasal kebanyakan lagu rock ni lagu cinta. Walaupun orang pakai brutal kan. Dah lama-lama baru kita, wah, pakai macam ni kan, tapi nyanyi lagu cinta kan. Okey, fine. Dan lepas tu baru, tapi tak lama tu, dalam masa rock tu abang ada juga suka muzik black metal. Try nak pakai style black metal. Pernah. Macam rambut lah dulu, style lah, rambut tutup mata kan, black metal kan gini. Tapi abang tak sedar diri, depan rambut abang kerinting. Jadi bila dah basahkan dia turun, dah kering dia naik balik. Wah, tak boleh, tu tanda-tanda tak boleh. Kau boleh dengar je muzik dia, kau tak boleh ikut cara pakaian dia black metal. So dari situ cuba dengar techno semua, cuba try pakaian techno, tak boleh. Dia terlalu, tak boleh lah. Sampai 80-an pun abang tak tahu yang breakdance dah masuk Singapura. Itu adalah sebahagian daripada budaya hip hop. Daripada situ kita kan dah start jadi jantan joget lah. Ni orang tak tahu lah. Breakdance, kalau kat kelas kan, kalau ada nak dekat holiday kan, cikgu selalu suruh, okey, Fadali perform breakdance lah, joget. Sampai kemaruk tu budaya breakdance ni kan, sampai kat rumah ni dulu kan kita tak ada tu. Kita suka buat radio.
Dari rumah bawa radio, pergi sekolah. Balik kena marah. Tak tahu kenapa. Kau bawa radio ni, malah dengar azan pun tak boleh dengar. Itu yang Bombok tu cerita betul. Kan orang dulu suka masak sambil dengar radio. Jadi bila dia masak, mana radio aku ni, aku nak dengar azan, dah azan ke belum ni. Anak dia bawa pergi sekolah untuk break dance. Dan masa tu memang rock control. Jadi abang-abang kita semua rock. Jadi kita itu dah lepas tu baru pengaruh muzik lain semua. Dalam masa yang sama pun semua muzik abang dapat dengar. Dia tak kira apa ini, apa yang rasa macam serasi, tu abang dengar. Sampai jumpa DK Barat. Abang nak tu, abang suka macam dah sifat semua, suka menjadi orang yang pertama buat satu benda yang baru. Mungkin orang lain anggap ni sebagai satu benda yang arrogant. But bagi abang, it's like secara tak langsung kita kata orang tu menguji tahap kita sendiri, macam mana kita nak pergi tahap kita, tinggi mana kita mampu pergi kan. Tapi yang orang tak tahu sebenarnya bila abang mula di Barat macam mana dipaksa oleh cikgu. Suka-suka letak nama abang pasal dalam masa tu semua orang kena involve at least satu aktiviti budaya. Kat sekolah ada 2, tarian atau DK Barat. Memang taklah tarian kan. Walaupun dulu ada basic break dance, tapi tarian is a no. So bila DK Barat dah kan, I mean bila terpaksa macam kita dipaksa DK Barat, kita dah biasa berdiri kangkang dengan gitar, dan gini kita terpaksa duduk macam apa ni kan, macam apa bestnya DK Barat ni kan. So bila pendekkan cerita, bila pertama kali kita praktis, ada guru kita daripada Alaikan Duyung, kita punya ini yang ajar kita DK Barat secara tak langsung. Mula-mula jadi bila terpaksa dah jadi suka, bila jadi suka dah jadi kemaruk pula. Itulah. Dan dalam masa yang sama budaya hip hop ni masuk kat Singapura dari segi lagu, walaupun dulu ada sikit-sikit, tapi yang paling ketara bila abang tengok cerita ni yang dia punya soundtrack Coolio nyanyi Gangster Paradise ya. Kan, bila tengok cara dia nyanyi, as I walk to the valley outside the dam, take my life. Ni rima ni, belakangnya semua rima ni. Dia tak jauh daripada DK Barat. Lepas tu baru abang kaji. Pasal bila abang dengar lagu, abang tak dengar macam tu, abang kaji. Dia tak macam lagu-lagu yang pop lain, ballad lain semua. Dia ada keistimewaan dia sendiri. Dan bila itu baru abang kaji budaya hip hop ni kan. Dalam masa yang sama baru datang black music, R&B, soul, semua everything. Dari situ dia saya tak rasa pengaruh abang untuk dalam DK Barat ni kuat. Abang pun pernah buat dan masa tu abang dah dengan Hulu Balang. Jadi abang pernah buat ragam TLC masuk dalam Hulu Balang. Dan tu orang semua tak tahulah kan. Dalam nama tu dari segi bahu, dari segi apa semua. Jadi dari situ kita tak, kadang-kadang satu benda ni kita tak tahu bila kita nak pakai, sampai pada masanya tu dah jadi senang dah. Kalau sejarah kan macam mana dalam mula-mula time tubuhnya Nafiri, abang nak main percussion. Time tu kita main kompang. Jadi kita ada 4 orang kan gini. Jadi dalam 4 orang tu orang cakap, "Darling, kau tak boleh lah, tangan kau cengkong lah apa lah." Sedih macam tu. Abang tak nak duduk ramai-ramai macam kena buat ragam lah apa gini. Macam entahlah buat ragam gini. Jadi kira tak Pak Akur kan, ketua Nafiri ni. Aku tak nak kau main awak. Jadi awak. Dan dalam masa yang sama kita study, macam kita ada berapa anggota Nafiri diundang untuk belajar bersama Alaikan Duyung. Dalam Alaikan Duyung pun abang is not the first choice of awak. Dali, kau main percussion. Alamak, apa ni? Aku ketua Nafiri, aku main percussion ni. Tapi abang tak macam memberontak lah. Take that as a, kata orang tu, kita belajar. Banyak-banyak abang kena main marakas. Jadi dari hati, macam mana aku nak buat marakas ni glamour
Betul. Jadi kita kena main dengan sungguh-sungguh hati, dengan senyum kan. Yalah kalau kita tengok dulu orang main markas gini je. Jadi kita kena dengan goyang, dengan muzik, dengan muzik. Jadi hidup lah. Jadi orang nampak apa tu yang main percussion tu hidup. Dari situ okey bagus tu. Dari situ saya tak langsung abang belajar macam okey satu je bagus Alan Kadiyong Hamid Osman ni. Dia sungguh kreatif dari segi lagu, dari segi ragam. Jadi pada situ abang ambil apa yang dari segi disiplin memang top Alan Kadiyong kan. So dari situ abang belajar ambil apa yang abang boleh ambil selagi abang ada kat situ kan. Walaupun satu advantage-nya main markas kita kat belakang kita dapat tengok semua. Daripada situ abang belajar semua dari segi muzik, dari segi penciptaan lagu, dari segi macam mana nak buat lagu tu sedap dengan menggunakan bahasa yang biasa ataupun bahasa yang mudah kan. Dari situ lah abang belajar gini-gini. Pasal mula-mula kita Imbuan Dikir Barat ni selamat ada lagu cinta. Kalau kita ada lagu cinta dalam Dikir Barat ni, kita dah tak macam minat kita tak itu lah. Macam siapa yang tak tahu lagu Sunyi Sepi daripada Arif Piana kan. Jadi bila dapat dengar tu sunyi wow kan. Kalau kita nak lebih merasanya kita kena putus cinta baru kita dapat tahu, dapat merasa ni. Lepas tu ada lagu-lagu lain yang popular, Tinggallah Kasih kan. Berapa banyak kali aku nak putus cinta untuk menghayati lagu ini. 90 lepas 93 macam abang consider macam generasi kedua di Dikir Barat. Yang generasi kedua ni yang kata orang tu yang bertanggungjawab untuk menaikkan Dikir Barat untuk dengan standard yang tinggi. Macam generasi pertama mengenalkan Dikir Barat kepada generasi kedua dan kita tanggungjawab kita yang generasi kedua ni ikutkan berat. Sebab apa? Abang pun tak tahu macam mana Dikir Barat ni orang boleh minat. Jadi bila tu dah menjadi tugas untuk generasi kedua, dari segi kalau boleh tengok pada masa tu setiap kumpulan ada orang punya identiti sendiri. Dia tak ada sama, tak akan ada sama. Itu yang unik dia. Jadi bagi abang generasi kedua ni yang bertanggungjawab menaikkan standard Dikir Barat ni dari segi muzik, dari segi melodi, dari segi kreativiti, dari segi ragam semua. Bagi abang kalau tak terus terang abang terlalu fokus dengan grup sendiri. Untuk grup lain abang semua tahu kekuatan dia, kelemahan dia. Abang kaji kekuatan dia apa, kelemahan dia apa. Mungkin masa mula-mula pasal anak Amfiri Utara menang pertama kali di Kampung BCC. Dan pada masa tu ada Adi Watan, Jun dengan Zaki yang otai dah kirakan otai macam mana ni? Kuat ni kan dan kita punya yang sokol yang ajar kita pun main kat situ. Ajak main dengan Adi Watan. Kuat ni kumpulan ni, otai ni kuat ni macam mana? Kita tak expect, kita just buat kerja kita dan pada pertandingan tu juga masih ada apa orang panggil awal kena duduk pecahan. Tapi kita duduk online dan alhamdulillah kita menang. Daripada situlah macam okey. Jangan fokus dengan grup ni, fokus dengan grup sendiri, kasih kuat betul, kasih kukuh betul. Grup lain kita tengok untuk sebagai rujukan. Okey, satu pasal bagi abang apa pun kita buat disiplin kita. Nombor satu. Nombor dua, disiplin. Nombor tiga pun disiplin. Jadi kalau kita tak ada ni, apa yang kita buat walaupun kita bagus macam mana pun hancur. Jadi okey, pasal itulah kalau kita dah ada karut yang hebat daripada saringan, daripada semifinal kan. Tapi kalau kadang-kadang tu kalau kita nampakkan satu kejayaan tu yang besarkan kepala kau ni, kita kena hapuskan benda-benda macam ni toksik di dalam kumpulan. Pasal dalam kumpulan ni kita bukan hanya ada satu orang, kita ada 20 orang, 20 lebih orang. So kita kena tahu macam mana. So abang sebagai pengasas dan kena buat keputusan pasal ni mega perdana, bukan pertandingan biasa-biasa. So bila disiplin tu kurang, jadi abang buat keputusan, abang kena buat keputusan. Pasal sebelum tu abang main rebana. Saringan, semifinal, macam tahap confident untuk abang menang paluan terbaik pada mega perdana tu memang tinggi, memang walaupun tu bukan fokus abang sebenarnya, but abang dah tahu lah. Okey.
Aku jangan buat ini paluan. Aku cuma nak fight dengan kawan baik aku, Yayu. Dengan ataupun yang dengan apa, Raja Laut tu kan. Andre. Bagi abang dua-dua ni pada masa tu hebat lah. So bila abang ambil keputusan jadi karut, dan abang terpaksa buang karut yang tu. Sebab apa, lagi satu, pada masa tu karut Patani baru popular. Jadi tak semua karut yang dapat, kata orang tu, membawa watak Patani tu dengan betul. Pasal benda baru ni kita kena ada kajian, kita kena selalu dengar gini-gini. Dia bukan macam dia boleh buat, aku boleh buat, kita boleh cuba, tak ada. Pasal ni Mega Perdana, tak ada masa nak cuba-cuba. Kita kena fokus kan. Itu sejarah dia pertandingan Mega Perdana. Sebenarnya kalau ikut, kita dah all out dari saringan semifinal, kita dah betul-betul kasih. Dan bila ni kata orang tu sebenarnya semua grup akan beri all out pada final. So abang punya pemikiran pada masa tu, okey, kita just kasih mampat. Pasal markah kita dah tahu, markah akan bawa kepada final kan. So kita kasih mampat, kita kasih lagu kita gini, kita kan tak membosankan, tak terlalu, kata orang tu, overdo it. Jadi kalau kita tengok Hulu Balang Mega Perdana 97 tu, sebenarnya konsep dia biasa je. Tapi kita mampat kerana persembahan tu mampat. Itu yang menjadi satu kelebihan dia. Tak ada susah kita nak cari macam, okey, apa yang boring dia ni persembahan Hulu Balang ni. Yang penting bagi abang, keseluruhan persembahan tu tak boring. Tu je. Pasal sebelum tu abang buat kajian juga tentang semua kumpulan yang masuk final. Okey, dia ni, okey, macam kita dapat, okey, dia akan buat macam ni, dia akan gini. Pasal pada masa tu bagi abang kerana memang dia konsisten, satu kumpulan yang konsisten daripada dulu sampai sekarang kan. Jadi kita kena tahu siapa, okey, siapa orang depan dia, macam mana lagu, macam mana kita dapat macam okey, dia akan buat macam ini. Dan untuk time tu ada Hikayat Putera Emas. Kekuatan Hikayat Putera Emas ialah orang depan dia, juara karut dia. Jadi kita dari situ, okey, dia kena macam buat kajian sendiri. Walaupun tu final, walaupun apa, kita tak boleh jadi selesa walaupun kita dah masuk kat final lah, itu je. Dan persembahan pun kita kena tahu, okey, siapa depan kita, siapa belakang kita. Kita kena tahu, kita kena atur strategi kita macam itu. Abang tak tahu yang abang ada sedikit kelebihan dari segi penghafalan kan. Kalau tahu, memang time sekolah abang tak main-main. Mungkin dah jadi pilot ke apa sekarang kan, kita tak tahulah kan. Mungkin pasal dari segi dikir barat lah, yang kata orang tu, kita kena ada penghafalan yang kuat. Lagi-lagi untuk menjadi seorang Tok Karut ni kan, dia bukan senang. Kita kena, kalau juara dia ada satu melodi dia gitu je. Tapi Kang Karut, Yankee, Kelantan, Badani, Matang, Lawa Bulan. Lepas tu, itu melodi. Nak hafal seni katanya, tu lain. Jadi dari situ macam abang tahu, macam abang ni kaji, kadang-kadang kaji, okey, macam mana aku boleh hafal? Kadang-kadang bertanya, macam mana aku boleh hafal? Dia, satu, kadang-kadang ni benda ni kita kena selalu berlatih. Kadang-kadang abang dapat macam, okey, sekarang kita berbual gini-gini, kita tak tulis apa-apa gini-gini. But nanti 2-3 hari kan, apa yang abang cakap dia abang masih ingat. Dari saat datang, apa yang cakap, sampai ini, apa yang pertanyaan gini-gini, itu mungkin kita diberikan sedikit je, yang lain semua usaha. Jadi bila kita dah selalu dah biasakan, dia akan menjadi senang. Kita dah jadi macam dah jadi guru untuk diri sendiri, macam untuk dari segi penghafalan. Iyalah macam abang cakap kan, bila dengar lagu Coolio kan, kita kaji, kita tengok ni tak jauh daripada Dikir Barat. Dan macam abang dah menempuh almost semua genre muzik kan.
Jadi lepas Dikir Barat, apa lagi muzik yang ada? Hip hop. Apa budaya hip hop ni kan, rap. Abang kena pilih, kena stick to one. Kan, macam kenapa abang pilih budaya hip hop ni? Kerana kebebasan kita menulis dengan kebebasan kita untuk meluahkan apa juga. Kan, macam kalau kita tengok lagu-lagu lain, dia terhad. Dia ada macam 3 minit gini, dia tak boleh panjang-panjang. Tapi keunikan hip hop ni, budaya hip hop tu sendiri adalah, kata orang tu, kehidupan. Jadi dari situ macam, okay, aku rasa ni lah, aku suka budaya ni selain daripada Dikir Barat. The next budaya yang macam kata orang tu, time tu abang belum lagi involve rap. Abang suruh dengar je lagu dia gini, kaji lagu-lagu, everything. Kalau kita nak dengar lagu, nak dengar apa yang terbaru, kita kena pergi ke kelab ni, kelab-kelab. Jadi dari situ, dari DJ Mac tu tahu, okay ni lagu, okay, apa yang kita rasa gini-gini tu. Bila abang, pada satu masa tu abang, kata orang tu, ada kawan abang yang sama-sama kan, kita pergi kelab. Diorang memang dah rap tapi dalam bahasa Inggeris. Cakap, Dali, kita try, kita combine. Kau rap Melayu, aku rap Melayu. Cakap, okey lah. So dia kasih, bila abang pun tak pernah rap kan. So dengan confident mesti kena ada. Dalam hidup mesti kena ada confident. Okey, boleh, tak ada masalah. Bila kau nak. Wah, perangai Dikir Barat. Perangai Dikir Barat. Ini dia dah kasih, awak ingat, okey, dia dah rekod ni, dia kasih abang Alali, dia dah buat rap in English, terus ada muzik dia tu keluar, chorus Melayu. Masih ingat? Sayang, tidakkan ku kembali untuk kedua kali, walau apa terjadi. Apalah kan, dia chorus tu macam itu. Okay, terus secara tak langsung, dia punya asas Dikir Barat tu dah termasuk ke dalam. Terus abang, dah dengar dia punya muzik kan, terus keluar apa, takkan ku kesali berinang air mata di pipi, tidak sekali emosi tiada dalam kamus di hatiku pasti, patah tubuh hilang pasti, akan berganti esok lusa tulak turbin mungkin hari. Tu saya tak langsung, tu tulis. Lepas tu abang selitkan Dikir Barat. Dalam verse tu orang tak faham, orang tak dapat itu, pasal abang tukar melodi lirik dia. Itik golek, ayam panggang, adik cantik, abang sayang, ada duit, abang sayang tak ada duit, abang melayang. Itu abang kombinkan, abang buat first punya abang seni kata rap tu dalam masa 30 minit. Itu. So kasih dia orang, "Wih, cepatnya." Itu. Kau tak tahu. Mereka dah dapat buat, kau tak tahu Ini dalam hati ni, selamat aku dapat buat. Orang tak tahu. Then dari situ kita ada buat 2 lagu. Orang rap in English, kita dapat perform dekat festival hip hop kat Singapura yang paling besar. Dari situ lah. Dikir Barat adalah punca segala-galanya. Kan? Kita ambil, abang selalu, asas Dikir Barat ni kuat untuk abang terapkan dalam hip hop ni. Sama juga macam cakap, tak nak dengar aku rap Melayu dah rasa kental. Abang buat je. Walaupun pada masa time sebelum abang ambil Malam Duri, abang call, jom lah kita perform ni rap bang ni. Boleh ke Dali? Macam dia pun sendiri tak ada confidence, cakap boleh. Jadi bila macam abang tahu apa abang nak, tapi abang tak boleh macam, bukan tak boleh kongsi dengan yang lain-lain anggota LIVIK. Macam abang tak boleh terangkan visi abang. Pada masa itu kita masih baru kan, tak mau letak kata orang tu berbual kosong aja. So bila kita dapat buktikan dengan dalam satu lagu, kita dapat perform, dia dah jadi macam show gitu. Dan abang tahu ni benda akan jadi, abang tahu ni benda akan jadi, tapi tak tahu jadi macam mana ke apa gini-gini. So selepas kita membuat persembahan tu, baru orang, pada masa tu agaknya Tufek belum lagi rap Melayu. Masa tu Tufek belum lagi rap Melayu. So bila diorang dengar, masa tu pula kita kena pergi sound check kan. So lepas kita sound check, Tufek dah datang. So bila time tu Tufek pertama kali kan tengok kita rap Melayu, kita tengah sound check. Pada masa tu. Dan lepas tu semua is history lah. Okey, abang pernah tengok time bila abang dah sibuk dengan LIVIK kan. So dalam beberapa tahun lepas tu, 6-7 tahun, abang balik Singapura khas untuk nak tengok perkembangan Dikir Barat.
Masa tu bila abang dapat tengok, abang tak tahu pertandingan mana, lupa. Kata orang tu bila tengok, dia marah campur sedih. Pasal apa? Pasal apa yang, bagi abang, apa yang generasi kedua ni yang perjuangkan untuk mempertabatkan Dikir Barat pada tahap yang kata orang tinggi, dah jadi macam tak dihargai. Macam satu, seni dia dah hilang. Dua, rasa dia dah hilang. Bila ni dua-dua hilang, dah tak ada apa-apa lagi dalam Dikir Barat tu untuk kita, kata orang tu, untuk kita duduk untuk melihat apa Dikir Barat tu kan. Tak dapat rasa bila tengok persembahan. Tak ada, dah jadi kosong. Dia setakat masuk pertandingan untuk persembahkan gini-gini. Itu yang macam sampai sekarang, kalau nak ikut sampai sekarang, kita tak ada yang lagu-lagu yang macam evergreen, yang macam daripada dulu-dulu kan. Itu yang, yelah, sedih campur, marah campur sedih lah. Jadi bagi abang, yelah, macam silap dia tak tu, dah lama-lama abang terpaksa akur. Macam, sama juga macam muzik kan, abang terpaksa akur. Okey lah, dia dah semakin, bila umur dia dah semakin meningkat kan, dia kena akur ni. Okey, biarlah budak-budak ni jalankan tugas diorang. Apa diorang ni, giliran diorang, kasihlah diorang peluang. Apa diorang nak buat kan. Dan kita sebagai penonton, kalau diorang tanya pendapat, baru lah kita kasih. Kita janganlah menyebut-nyebut. Kan selepas, mungkin selepas Ali fikir, selepas Didi Kazli ke apa kan, dia tak ada, Dikir Barat tak melahirkan satu pun kata orang tu artis ke apa ke, dari segi muzik lah, untuk bertengahkan diorang punya karya. Itu abang tengah cakap, kenapa tak ada? Mungkin tak ada orang yang bantu kan. Kalau tak ada orang bantu, kita kena cari orang siapa yang boleh bantu kan. Macam even kalau kita contoh macam mula-mula sebelum Imran Jemain berhijrah ke KL pun, kita jumpa Ali Fikir, tanya pendapat Ali Fikir macam mana gini. Bagi kita kasih support semua. Jadi bagi abang, kalau kau tak tanya, aku takkan, kata orang tu, volunteer diri aku untuk kan. Pasal ini benda, bagi abang, kita dah tunjukkan benda ni boleh jadi. Budak Dikir Barat pergi keluar, boleh jadi kalau kau nak. Tapi yelah, bagi abang, budaya untuk bertanya tu tak ada dalam ni. Semua rasa macam, abang tak tahu mungkin orang tengok, alah Dali ini dia bukan tolong apa gini apa, takkanlah dia nak kasih free kita naik ini. Itu satu. Dua, aku rasa aku boleh buat lagi hebat daripada Dali kan. Memang abang nak tengok macam itu. Siapa yang, bukan nak cakap abang hebat, tapi abang dah buktikan yang boleh, abang boleh buat. Tapi bukan hebat, abang boleh buat. Sebab tu nak tahu siapa daripada dulu sampai sekarang. Tak ada orang yang nak cakap pasal apa penulisan lagu Dikir Barat yang paling hebat. Kerana diorang ni VC semua, apa yang diorang boleh ceritakan semua, nak cakap pasal tak ada experience dalam buat persembahan. Dikir Barat ada kan. Dulu kita setiap minggu dan Dikir Barat kita tak ada miming. Kita tak boleh buat kalau silap aja habis. Kan? Orang yang luar ni tak faham yang Dikir Barat ni, yang kata orang tu, semua kita perform live. Kalau nak chorus semua kena nyanyi. Betul tak? Itu yang orang tak faham. Jadi diorang mungkin dari segi, yelah, macam dulu kita Dikir Barat kita tak ada YouTube semua. Bila sekarang mungkin diorang ambil Dikir Barat ni sebagai hobi. Diorang tak nak, ada yang abang tengok time masa-masa Covid, ada yang buat live buat Dikir Barat gini kan. Tapi setakat itu je. Orang ni what's next? Tak kira, kita jangan ingat lagu kita naik ke apa. Sekarang zaman sosial media, semua orang boleh jadi popular. Tapi untuk kita mentengahkan karya, sayang kalau aku boleh nyanyi, kenapa aku tak nyanyi? Aku boleh tulis, kenapa aku tak?
tulis. Mungkin sebab tu abang cakap mungkin satu macam malu untuk bertanya. Itu je bagi abang macam dia tak salah. Tanya kalau orang tak sukalah. Kita tanya. Itu yang abang buat abang survive sampai sekarang macam. Okey, abang tanya. Kau nak jawab bohong ke betul lah tu. Asalkan abang tanya. Untuk di Barat, budak-budak di Barat, apa-apa pun kita buat kan, kita kena kita kena ingat ni bukan budaya kita. So, sesuatu yang kita pinjam. Dan bila kita pinjam sesuatu tu, kita kena jaga dari segi kesenian, dari segi rasa dia. Untuk sekarang kita untuk kembalikan di Barat ni, walaupun kadang-kadang kebanyakannya pertandingan, tapi kita ingat orang yang datang menonton kita tu membayar tiket untuk melihat kita. Jadi walaupun pertandingan, kita jangan lupa untuk menghiburkan mereka, bukan untuk kata orang tu setakat mereka datang untuk tengok aja. Kalau boleh di Barat ni, ialah kembalikan macam dulu semua orang kenal. Kerana orang dah tak main dah pasal di Barat, pasal itulah seni dia dah hilang, rasa dia dah tak ada. Dan siapa-siapa penulis kata ke apa melodi ke apa, cuba keluar daripada keselesaan di Barat ni untuk kita ketengahkan macam mana kita nak ketengahkan karya kita ke lebih jauh lagi, bukan hanya untuk di Barat. Kita kena tanya siapa-siapa kepada orang yang dah berpengalaman, orang yang ada itu semua. Kerana sayang kalau kita tak ketengahkan, kita tak bukukan apa yang kita tulis, nanti dia jadi hilang macam gitu je. Kita tak ada apa-apa. Bukan untuk orang, at least bukan untuk diri kita sendiri, untuk kita dah di masa hadapan kita dapat tengok, oh aku pernah tulis ni kata ni, aku pernah buat melodi ni. Dia jadi macam kenangan lah. Tu je.